Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman dengan waktu-waktu yang tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sembahyang 5 waktu kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya dan tidak melewatkannya, dan dia tidak juga meremehkannya, dengan perantaraannya ada janji Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah taala akan memasukkan ia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan tentang waktu sembahyang, memberitahu kepada kita agar kita bersegeralah mengerjakan solat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salah, apabila diseru kepada kamu sembahyang, yakni dengan arti kata apabila kamu mendengar azan berkumandang pada hari Jumaat, walaupun ayat itu dituju pada hari Jumaat dan juga pada hari-hari lain, fas'au ila zikrillah wa zarul bai', maka bersegeralah kamu ingat kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Itulah yang paling baik seandainya kamu mengetahui, maka tinggalkan jual beli. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh, dan apabila kamu sudah selesai mengerjakan sembahyang, bertebaranlah atas muka bumi. Masuklah balik kerja balik. Masuklah balik cari rezeki. Maknanya masuk teruskan tadi. Maka sesungguhnya kalau kita melakukan demikian, ia akan membawa kejayaan, yakni memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Aman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Dan faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sembahyang, faqad hadamaddin, sesungguhnya dia telah membinasakan agama. Maka barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka tiadalah baginya janji Allah, melainkan dia akan diazabkan, melainkan Allah mengazabkannya. Maknanya, dan seandainya Allah ampun, Allah boleh masukkan di dalam syurga. Maka di sini ada perjanjian Allah kepada hambanya, dengan arti kata hambanya ini yang menunaikan perintah Allah, mengerjakan salat, menepati waktu, mengikut syarat-syaratnya, Allah janji masukkan ia dalam syurga. Tapi kalau dia melalaikan, meninggalkannya, Allah janji, makna diazab oleh Allah. Tidak ada janji syurga, maka diazab oleh Allah. Kecuali Allah mengampunkan dia, dan Allah dengan rahmat dia boleh masukkan orang tadi dalam syurga. Yang paling penting, kita hari ini jadilah hamba Allah. Kerana kita ini setiap hari makan rezeki Allah, maka ambillah perintah Allah tadi, sembahyang 5 waktu. Nabi SAW bersabda, perumpamaan sembahyang 5 waktu itu seperti sungai air tawar, seperti sungai yang mengalir di hadapan rumah sesiapa saja di antara kamu. Ia mandi di situ setiap hari 5 kali. Apakah menurut kamu perkara itu akan meninggalkan kotoran pada badannya? Nabi tanya, Nabi beritahu dulu pada sahabat, sesungguhnya sembahyang ni umpama di hadapan rumah seseorang itu ada sungai yang mengalir. Maka dia mandi setiap hari 5 kali sehari. Dan kalau dia mandi 5 kali sehari itu, adakah pada tubuhnya itu kotoran? Maka para sahabat berkata, tiada sedikit pun.
Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah solat 5 waktu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat membersihkan kotoran. Maka orang yang sembahyang subuh berjemaah, lepas sembahyang subuh nak sampai kepada zuhur, mungkin dia ada buat dosa-dosa, kesalahan. Lalu dia sembahyang zuhur. Bila dia sembahyang zuhur, maka dosa dia tadi antara subuh dengan zuhur dihapuskan oleh Allah. Kalau dia ada buat dosa pula lepas zuhur, dia sembahyang pula asar, sembahyang awal waktu berjemaah, maka dihapuskan dosa, yakni dosa-dosa kecil. Maka demikianlah sembahyang menghapuskan dosa, sembahyang mendekatkan kita kepada Allah, sembahyang mendatangkan keredaan Allah, sembahyang juga merupakan pembuka rezeki. Allah memberi rezeki kepada hamba-hambanya yang menjaga solat, menjaga sembahyang. Maka sembahyang, solat itu adalah penebus dosa yang dikerjakan di antara sembahyang itu selama mana ia menjauhi daripada dosa-dosa besar. Adapun dosa besar tidak terhapus. Dosa besar dengan taubat nasuha. Maka Allah berfirman, sesungguhnya amal-amal kebajikan itu menghapuskan kejahatan. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, terutama sembahyang fardu yang kamu lakukan itu pada awal waktu, menepati waktu dan sembahyang berjemaah. Kenapa diletakkan awal waktu dan sembahyang berjemaah? Kerana sahabat ada bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu a'mali afdal? Apakah amalan yang afdal? Lalu Rasulullah menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Dalam riwayat lain, as-salatu fi awwali waqtiha. Dalam riwayat lain, as-salatu ala mawaqitiha. Maka Rasulullah menjawab, amalan yang afdal itu adalah sembahyang pada awal waktunya itu. Sembahyang pada waktu-waktunya itu, bermakna sembahyang ia pada awal waktu. Kemudian disuruh kita sembahyang berjemaah kerana Nabi SAW bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau orang itu buat ibadat solat, maka menghapuskan dosa-dosa kecil sehingga dikatakan seolah-olah tidak dilakukan. Kerana apa? Dihapuskan dengan sembahyang fardu yang dilakukan tadi. Lebih-lebih lagi dalam keadaan berjemaah, lebih-lebih lagi dalam keadaan awal waktu. Al-Bukhari, Muslim dan juga para periwayat hadis yang lain meriwayatkan hadis daripada Ibnu Mas'ud bahawa seorang lelaki telah mengucup seorang perempuan, lalu ia datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan perkara itu seakan-akan menanyakan akibatnya. Ada kisahnya sebenarnya, banyak kisah ini dalam kitab-kitab. Lalu diceritakan bahawa satu hari ini sahabat Nabi jumpa dengan wanita, lalu dikucupnya. Dia qabbalahu ni kucup. Jadi boleh jadi kucup tangan, boleh jadi kucup pipi, wallahu alam. Kerana dalam hadis itu hanya sebut qabbalahu sahaja. Lalulah dia pergi jumpa Rasulullah. Dia rasa bersalah. Bila dia telah buat perbuatan itu, dia rasa bersalah. Ini sahabat Nabi. Lalu dalam keadaan macam itu, dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ketika mana dia jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, aku ni binasa, salah aku penuh dah binasa aku ni. Rasulullah tak tanya buat benda apa. Kalau Rasulullah tanya mu buat benda apa, dia akan cerita. Maka sahabat ramai begitu. Maka dia akan buka keaiban dia. Rasulullah tak tanya pun, mu buat benda apa salah tadi. Sebab apa? Sebab ketika dia bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah bersama dengan sahabat. Lihat kebijaksanaan Rasulullah satu. Yang kedua, kebaikan Rasulullah menutup keaiban dia. Orang salah, bila dia khabar, saya dia buat salah, kita tanya buat salah dia, dia khabar lalu. Maknanya
Lalu Rasulullah tidak tanya, Rasulullah tak tahu saja, tak layan dia sehingga masuk waktu solat. Bila masuk waktu solat, Rasulullah suruh para sahabat semua termasuk lelaki ini sembahyang, maka dia pun sembahyang. Sembahyang bersama Nabi SAW. Lepas sembahyang bersama Rasulullah, dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ada buat salah. Rasulullah tanya, tidakkah engkau sembahyang berjemaah dengan saya tadi? Ya, ya Rasulullah, maka sesungguhnya Allah telah mengampunkan akan dosa-dosa kamu. Akan dosa-dosa kamu. Maka demikianlah tabiah Nabi SAW. Dalam hadis yang lain disebut, wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Hendaklah kamu ikuti kesalahan yang kamu lakukan dalam keadaan tidak sengaja, ataupun kesalahan yang kita tak boleh nak terkawal, tiba-tiba buat salah, ataupun kita memang tidak mau buat salah, entah macam mana nafsu menguasai kita, kita buat salah. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Kamu ikutilah kejahatan, dosa yang kamu tersalah tadi dengan segera melakukan kebaikan. Maknanya itu. Kenapa? Tamhuha, dia akan menghapuskan kesalahan yang kamu lakukan tadi. Lalu dikatakan bahawa lalu turun ayat. Lepas daripada itu maka turun ayat, dirikanlah solat wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian, siang dan malam. Aqimis solat tatarafain laili wan nahar. Maka dirikanlah sembahyang pada dua bahagian, malam dan siang. Maka disuruh mengerjakan sembahyang. Apabila datang lelaki ini, ya Rasulullah, qad halaktu ya Rasulullah, aku punah tangan barah dah, aku dah punah dah. Rasulullah tak layan, tiba-tiba turun ayat, aqimis solat, dirikanlah sembahyang. Sembahyang belaka. Bila sembahyang saja, lalulah lepas pada sembahyang tadi, dia Rasulullah memberitahu bahawa dia ini mendapat kebaikan, dihapuskan dosa oleh Allah dengan sebab sembahyang. Orang itu berkata, ya Rasulullah, hanya ini, maksud hanya ini, ya Rasulullah, ayat yang Rasulullah kata saya diampunkan dosa ni, dan ayat suruh sembahyang, dan ada mengatakan ayat innal hasanat yuzhibuna sayyiat, sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan menghapuskan kejahatan. Ini ditujukan pada saya seorang ke? Maknanya pada saya seorang ke? Baginda menjawab, ini untuk orang yang mengamalkannya daripada umat aku. Maknanya bukan kamu seorang wahai sahabat aku. Mana-mana umat aku yang melakukan kesalahan, bila dia melakukan kesalahan, dia cepat-cepat sembahyang, lalu sembahyang awal waktu berjemaah bersama dengan imam tadi, lalu dia diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad, Imam Muslim dan lain-lain meriwayatkan hadis daripada Abu Umamah bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ya Rasulullah, tegakkan hukuman Allah sekali ataupun dua kali. Baginda berpaling daripadanya, kemudian ditegakkan solat. Setelah solat, baginda bertanya, mana lelaki tadi? Ya Rasulullah, saya buat salah ni, dan datangkan hukuman Allah pada saya. Ini sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi. Maknanya mereka kalau buat salah, mereka minta biar Allah Ta'ala cepat-cepat hapuskan dosa dia. Kalau kena hukum pun kena hukum. Lalulah Rasulullah SAW berpaling, tak layak masuk berpaling tadi. Lalulah didirikan solat, sembahyanglah. Lepas sembahyang Rasulullah tanya, mana lelaki tadi? Mana lelaki tadi? Orang tu kata, saya ya Rasulullah, saya di sini. Engkaukah yang telah menyempurnakan wudu? Kamu tadikah yang sudah menyempurnakan wudu dan kamu sembahyang bersama kami? Dia kata, ya. Baginda menjawab, dosa-dosa kamu telah dihapuskan ketika mana engkau seperti mana engkau dilahirkan daripada perut ibu. Hanya jangan kamu ulangi lagi. Maknanya dosa-dosa kamu sudah dihapuskan sebab kamu sembahyang tadi. Sebagaimana kamu keluar daripada perut ibu, tidak ada dosa, yakni dosa-dosa kecil. Maknanya oleh kerana mungkin sahabat itu tidak buat dosa besar, maka Nabi mengatakan, kamu seperti dilahirkan daripada perut ibu, bukan jadi baby, tidak, tapi dihapuskan dosa. Bayi lahir perut ibu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang dilahir dalam keadaan fitrah. Mana fitrah? Yakni
yakni suci, dalam keadaan suci, tidak ada dosa. Hanya Rasulullah kata jangan kamu ulangi lagi perbuatan kamu. Maka ketika itu turunlah ayat, dirikanlah semayang aqimis solat tarafayil laili wan nahar, dirikanlah semayang pada dua bahagian siang dan malam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mengambil air semayang dalam keadaan sempurna wuduk dia diambil air semayang, lalu dia pergi masjid untuk solat berjemaah. Ambil air semayang di rumah, lalu dia pergilah ke masjid semayang berjemaah. Walaupun tidak sebut di sini di rumah, tapi ada hadis yang lain menyatakan bahawa sesiapa yang menyucikan dirinya lalu keluar daripada rumahnya, setiap langkah dinaikkan darjat, dihapuskan dosa. Apabila seorang itu pergi ke masjid. Tujuan apa pergi ke masjid? Untuk solat berjemaah. Selama ia dalam perjalanan itu, ini kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baik, kamu ambil air sembahyang untuk apa? Memang untuk nak sembahyang. Tadi petang-petang dah ambil, pukul 6.30 dah ambil dah wudu. Ambil wudu tu memang niat untuk sembahyang maghrib. Memang niat dah untuk nak sembahyang maghrib. Lepas mengambil wudu, maknanya kemudian keluar daripada rumah pergi sembahyang. Maka kata Abu Hurairah, selama ia dalam perjalanan dia nak pergi masjid, maka dianggap dia sedang solat. Maknanya apa? Dia sedang diberi rahmat oleh Allah. Maka lepas dia mengambil wudu sampai dia sembahyang maghrib, diberi pahala tidak putus-putus. Allah Ta'ala maha mengasihi kita semua, banyak memberi kelebihan-kelebihan bagi sesiapa yang ingin melakukan ibadah kepada Allah. Untuk satu langkah hanya lagi, untuk satu langkah, maka ditulis sebagai satu kebaikan. Dan dengan langkah yang lainnya dihapuskan satu dosa. Sehingga dikatakan bahawa bagaimana satu langkah dinaikkan darjat, dihapuskan dosa, ataupun satu langkah dapat kebajikan, dihapuskan dosa, yakni dengan langkah kanan, satu langkah kanan dihapuskan, diberi kebaikan, diberi pahala, langkah kiri dihapuskan dosa. Maka demikianlah, diberi pahala, hapus dosa, beri pahala, hapus dosa, sampai dia ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Apabila siapa pun daripada kamu tiba-tiba sudah sampai ke masjid, mendengar iqamah, bila mendengar saja iqamah, jangan menunda-nunda waktu, terus sembahyang. Terus saja sembahyang. Dan ingat para jemaah, apabila saja iqamah sudah tidak ada lagi perkataan, lepas iqamah takbir. Jangan lepas habis iqamah la ilaha illallah, baca doa sebelum akan takbir, dan ditanya, kayak gini nak makan tak? Mananya? Kayak kita makan sekali tak payah. Itu kemudian selepas pada iqamah sudah tidak ada lagi perkataan, sekala boleh. Habis dah la ilaha illallah, iqamah daripada muazzin tadi, kita pun angkat tangan Allahumma rabbaha, habis baca doa sekali, berdiri dah, masa tu nak angkat takbir, sudah tidak ada lagi perkataan yang lain. Angkat takbir. Jangan menunda-nunda waktu. Dan apabila kamu dengar azan, maka jangan lagi kita tangguh-tangguh. Apabila dengar iqamah, terus sembahyang. Yang paling besar pahalanya adalah yang paling jauh rumah dia. Ingat, tengok, kita jauh dengan para sahabat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai ada satu orang sahabat berjalan kaki jauh daripada rumahnya pergi ke masjid. Lalu begitulah dilihat pagi, lepas pada tu tengah hari panas-panas, lepas pada tu sembahyang asar, balik malam. Begitulah dia siang hari berjalan jauh jalan kaki. Ini zaman Rasulullah. Lalulah sahabat berkata kepadanya, kenapa engkau tidak membeli seekor keldai untuk kamu ulang alik daripada masjid ke rumah kamu? Maka beliau mengatakan, untuk saya nak beli keldai, saya boleh sangat beli, tetapi oleh kerana saya mendengar apa yang Rasulullah memberitahu mengenai setiap langkah orang yang pergi ke masjid itu, dengan kesusahannya itu, diberi pahala mengikut kesusahan dia, dan dinaikkan darjat, diberi pahala, dihapuskan dosa. Maka dengan sebab itu saya tidak mahu membeli kedai.
terdengar oleh Nabi SAW. Rasulullah menyatakan berita gembira kepada orang itu, apa yang kamu kendaki telah tertulis. Benar, dia mendapat apa yang dia kendaki. Maka dengan rumah jauh banyak langkah, banyak pahalanya. Lalu di dalam kitab Bahrul Mazi, dalam jilid ketiga keempat kalau tidak silap, selalu ditanya persoalan. Dia tanya persoalan, orang itu rumah dekat ingin dapat fadilat, lalu dilalu jalan jauh, dapat fadilat jauh ke ataupun dekat? Lalu dikatakan tetap mendapat fadilat rumah dekat. Rumah yang dekat. Jadi jauh tetap lebih dibandingkan dengan yang dekat. Yang paling penting adalah orang itu sentiasa berawal waktu dalam mengerjakan solat. Orang bertanya, wahai Abu Hurairah, mengapa wahai Abu Hurairah orang jauh itu besar pahala? Abu Hurairah menjawab, dia kata kerana langkahnya banyak. Setiap langkah kan dia naik darjat, dihapuskan dosa, maka kerana banyaknya langkah. Maka demikianlah kelebihannya itu. Lalu diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin lagi, ada satu penduduk kampung, dia nak buat rumah sebelah rumah Nabi, tengah-tengah rancang nak buat rumah, tiba-tiba tak jadi. Kenapa? Kerana orang yang berhampiran kata kami, yang lain kata kami daripada dulu lagi boleh nak buat rumah, tapi kami tambah buat rumah sebelah rumah Nabi. Sebab apa? Sebab Rasulullah kata dah, yang jauh tu banyak lagi fadilat daripada yang dekat. Dengan sebab tu kami tak buat. Orang tu tak jadi. Bani Salamah itu yang nak buat rumah tak jadi. Akhirnya dia kata biarlah rumah kita jauh, asal kita dapat lebih di sisi Allah. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki memohon kepada Rasulullah SAW. Mohon apa? Mohon doa. Sahabat kalau jumpa Rasulullah, dia minta doa. Kalau dah minta doa, minta nasihat. Dia minta nasihat, ausini ya Rasulullah, nasihatkanlah saya ya Rasulullah. Ataupun minta doa, ataupun minta amalan. Ya Rasulullah, apakah amalan yang menyebabkan saya mudah masuk surga? Itu sahabat. Maka tengok sahabat jumpa Rasulullah, dia minta tiga. Dia minta apa? Dia minta doa, dia minta amalan. Yang pertama minta doa, yang kedua minta nasihat, yang ketiga minta amalan. Maka demikianlah adab kita kalau berjumpa dengan ulama saleh. Berjumpa ulama soleh, jumpa dia, yang pertama minta doa. Minta doa, minta nasihat. Kalau ada amalan, minta amalan-amalan. Tapi yang berlaku hari ini tidak begitu. Kalau jumpa ulama, minta tiga. Kenapa? Yang pertama minta bergambar. Itu masalah. Minta gambar sekali, minta selfie sekali. Yang pertama berselfie, yang kedua nak masuk Facebook, yang ketiga nak atas WhatsApp. Begitu saja. Rugi masa kita. Kita sebenarnya apabila sahaja ada peluang kebaikan, rebut kebaikan yang ada. Maka tengok sahabat, dia kata ya Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah saya. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan diri saya termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat syafaat dan menganugerahkan saya dekat dengan kamu ya Rasulullah di dalam syurga. Baginda menjawab, boleh doa, tapi kamu hendaklah memperbanyakkan sujud. Apa maksud memperbanyakkan sujud? Yakni memperbanyakkan solat, sembahyang sunat. Maknanya Rasulullah ini ada, dia minta doa tapi Nabi beri amal. Ada juga ulama begitu. Saya pernah jumpa satu orang tuan guru, alim dia. Saya kata, tuan guru doakan saya, tapi dia tak doa, dia beri amal pula. Itu kaedah-kaedah. Kerana apa? Kerana semuanya memberi manfaat. Kadang-kadang orang-orang soleh itu dia tak doa depan kita, bila kita balik baru dia berdoa. Maknanya kerana apa? Kerana rupa-rupanya ada hadis. Jangan pula kita kata, saya jumpa tuan guru tu, kita minta doa, dia senyap, dia tak doa saudara. Jangan kata gitu. Kerana apa? Kerana ada hadis.
Mereka orang alim lebih memahami pada kita, kerana ada hadis di antara doa yang afdal, seseorang itu mendoakan seorang yang lain, yang mana orang yang didoa tu tak tahu pun bahawa dia didoakan. Itu yang afdal sebenarnya. Maka begitu dikatakan bahawa ada yang mengatakan bahawa keadaan hamba yang paling dekat kepada Allah Ta'ala adalah ketika sujud. Itulah hamba baik dekat dengan Allah Ta'ala itu ketika sujud. Ingat, Allah tidak bertempat. Jangan kata Allah di langit, tidak. Jangan kata Allah di aras. Summa stawa alal arsy. Allah Ta'ala duduk atas aras. Bukan. Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah menguasai aras. Dan Allah itu dekat dengan kita. Dan dekat kat mana? Ketika sujud Allah Ta'ala ada cokoh sebelah kita? Tidak. Apa dia dekat? Dekat dengan rahmat. Allah menurunkan rahmat kepada seorang hamba dia. Maka dikatakan adalah ketika sujud, inilah makna firman Allah. Maka hendaklah sujudlah kamu. Dan dampinglah diri kamu kepada Allah. Wasjud waqtarib. Sujud dan dekatlah kamu dengan Allah. Dengan apa? Dengan buat taat, dengan amal-amal soleh. Maka Allah Ta'ala berfirman, apabila seseorang itu mengerjakan solat, mengerjakan sembahyang, insya-Allah Allah beri ketenangan dalam hatinya. Allah Ta'ala akan beri kebaikan, dan pada wajahnya ada cahaya, pada wajahnya ada ketenangan bagi orang-orang yang mengerjakan solat. Benar, kalau orang itu kuat solat, kuat sembahyang, kita tengok wajahnya, hati kita pun menjadi tenang. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, dalam suratul Fas, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Walaupun ayat ini menceritakan tentang sahabat Nabi Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh Allah, walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sesungguhnya mereka yang bersama dengan Nabi itu, yakni para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, sangat keras tegas dengan orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara satu sama lain. Tarahum ruk'an sujada, kamu akan dapat melihat mereka itu ruk'an sujada, mereka dalam keadaan rakaat dan juga sujud. Mereka rakaat sujud saja. Dia sebut rakaat sujud, maksudnya solat lah tu. Mereka itu dalam keadaan rakaat sujud. Tarahum ruk'an sujada. Ya bertawuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rakaat sujud kerana mencari redha Allah Ta'ala. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Maka tanda yang menunjukkan pada mereka yang soleh itu ada pada wajah-wajah mereka, terdapat pada muka mereka, wajah mereka, kesan daripada sujud, yakni ibadat mereka yang ikhlas dalam melakukan ibadat. Kisah orang-orang soleh begitu, mereka banyak ibadat sujud kepada Allah. Ada cerita menarik. Cerita menarik. Ada satu orang ini, dia ini duduk tempat orang buat maksiat, selalu duduk tempat orang buat berjudi. Sehingga satu hari wafat beliau. Bila wafat beliau, lalu orang kampung yang tak suka dia, apa selalu duduk tempat maksiat orang ini. Lalulah bila dia wafat, tidak ada orang yang nak menguruskan jenazahnya, hanya tinggal beberapa orang saja. Lalulah sang isteri tadi menangis tengok jenazah suaminya tak ada orang nak uruskan, menangis. Tiba-tiba dia lalu berdoa kepada Allah supaya didatangilah orang untuk uruskan jenazah suaminya. Dia pun berdoa. Selepas daripada berdoa, datang satu orang tuan guru, seorang wali Allah, tapi sudah meninggal. Ini ceritanya berlaku. Datang. Siapa yang datang tu? Kiai Zaini, Kiai Haji Zaini, dipanggil guru sekumpul. Lalu datang beliau ini bersama dengan anak murid dia ramai-ramai. Tiba-tiba orang kampung terkejut. Macam mana tok guru besar datang kampung dia ni, sedangkan kampung dia jauh. Lalulah datang ramai-ramai. Lalu orang kampung pun ramai-ramai pun datang. Diuruskan jenazah.
Lepas urus jenazah, maka tuan guru tadi pun berkata kepada orang kampung, kenapa tidak uruskan jenazah mereka? Hai tuan guru, dia duduk di tempat yang maksiat sama. Kadang-kadang duduk tempat judi lah. Maknanya, cuba kamu tengok, dia main judi ke? Dia tak main judi. Cuba kamu tengok dia buat apa. Kamu tidak tahu di sebaliknya, beliau ini malam-malam sujud ibadat kepada Allah. Dengan berkat doa beliau, dia duduk tempat judi. Berapa orang insaf daripada judi? Ada pun kamu duk sibuk duk kata korang, apa main judi tak pakar sungguh apa dah. Tak ada apa ni, tak ada usaha pun. Orang ini malam-malam sujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, maka dikatakan bahawa sujud kepada Allah Ta'ala malam-malam, sembahyang sunat, beribadat, memberi kesan kepada wajah. Memberi kesan kepada wajah, maknanya apa? Kepada orang itu tenang hatinya, kepada kita memandang juga tenang hatinya. Dikatakan bahawa kesan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada yang mengatakan wajah mereka itu wajah mereka itu melekat pada tanah ketika sujud. Maka adalah itu zaman Rasulullah dahulu. Kamu tengok pada wajah mereka ada kesan sujud. Sebab mereka sujud atas tanah, ada kesan. Mana ada kesan. Setengah daripada mereka, maknanya para sahabat, ada dahi mereka kelihatan hitam kerana kesan sujud kepada Allah Ta'ala. Maknanya di atas tanah. Jadi nak bagi tahu, dikatakan bahawa ada juga berpendapat bahawa cahaya kekusyukan yang terpancar daripada batin keluar kepada tubuh mereka, kesan daripada dia sembahyang, maka cahaya kekusyukan tadi kesan kepada wajah mereka, sehingga orang melihat dia dalam keadaan tenang. Kerana apa? Kerana dia sentiasa sujud kepada Allah Ta'ala. Ini pendapat yang kuat. Sementara yang lain berpendapat bahawa tanda putih bekas wuduk yang nampak pada wajah mereka itu, apa maknanya? Ini pendapat juga yang boleh dipegang. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, pada wajah-wajah mereka ada tanda kesan sujud, yakni wajah mereka bercahaya dekat negeri akhirat kelak. Ini yang sedap dipegangi. Maknanya Sayyidina Bilal Ibn Rabah di dalam kitab menceritakan beliau ini seorang lelaki yang berkulit hitam, tetapi wajah dia bercahaya. Cahaya macam mana? Maknanya apa? Maknanya para sahabat Rasulullah sangat mencintai dia. Tengok dia, orang kasih dia. Orang kasih dia. Ahli-ahli ibadat, kalau orang tengok, orang pun rasa kasih pada dia. Tengok bagaimana Abdullah ibn Salam, ketika mana beliau ni ahli kitab, duduk di kota Madinah, dia baca kitab, dia tahu ada Nabi akhir zaman. Satu hari dia lihat wajah Rasulullah, dia tak pernah tengok wajah Rasulullah. Tiba-tiba dia tengok sekali, dia kata innahu laisa bikazzab, ini bukan orang pendusta ni. Maknanya pernah jumpa ke? Tak pernah jumpa. Baru pertama kali, tiba-tiba dia kata innahu laisa bikazzab, ini bukan orang pendusta ni. Tengok muka tahu dah ni orang baik ni. Kenapa? Sebab kesan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anak Adam membaca ayat-ayat sejadah, dia pun baca ayat sajadah pada hari Jumaat, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lalu pun sujudlah kepada Allah Taala. Contohnya, lalu dikatakan orang itu pun disuruh sujud. Maka ketika mana dia sujud, lalu syaitan lari daripadanya sambil menangis. Ini siapa kata ini? Rasulullah yang menyatakan, kalau kamu sembahyang, kamu baca ayat sejadah contohnya, lalulah sujud kepada Allah Ta'ala. Dulu ada orang telefon, Ustaz, ada orang sembahyang subuh 3 rakaat. Macam mana 3 rakaat? Lepas, tapi rakaat pertama pelik. Pelik ke mana? Lepas sembahyang tu baca ayat Quran, dah lah panjang, terus sujud lalu. Astagfirullah. Begitu persoalan. Itu bukan 3 rakaat. Apa bukti? Itu bukti dia pun dah ajing gimai yang subuh tu pada pagi Jumaat. Itu jawapan dia. Bukan 3 rakaat. Maknanya buktinya dia pun tak kira tak ajing gimai yang subuh pada hari Jumaat pagi. Itu ya jadi begitu tu.
Maknanya sebenarnya orang sujud sejadah. Orang sujud sejadah. Maka dia pun sujud. Ketika mana sujud ketika itu, maka syaitan lari daripadanya dalam keadaan menangis. Dahlah dia menangis, lalu dia kata binasalah aku. Mana kalau terjemahnya waihak ni macam celakalah aku, tapi bahasa lembut kan, binasalah aku. Orang ini yang sujud kepada Allah Ta'ala, disuruh sujud, lalu sujud baginya syurga. Sementara aku diperintahkan sujud, tapi aku tolak. Bila Iblis kata gitu? Bila Iblis diperintahkan sujud ditambah? Yakni ketika mana Allah Ta'ala perintah sujud kepada Nabi Adam. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika mana Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, sujud kamu kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong, lalu jadilah dia makhluk Allah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya lihat iblis satu kali disuruh sujud, tak sujud terus jadi kafir. Umat Muhammad satu hari berapa kali Allah Ta'ala suruh sujud, kalau tak sujud lagi pun tak kufur lagi. Kasihnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disuruh sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kerana apa? Kerana ini perintah Allah. Allah Ta'ala beri hadiah yang besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sembahyang satu hari 5 waktu sehari semalam. Maka kata iblis, dengan sebab aku tidak mahu sujud, maka masuklah dalam neraka. Umat Muhammad dia banyak sujud. Allah Ta'ala perintahkan dia banyak sujud. Satu rakaat, maknanya satu rakaat 2 kali sujud. Allah Ta'ala perintahkan dia sujud. Jadi banyak sujud. Satu hari 17 rakaat. Lalu dia itu bahagian hak wajib, tak masuk sunat. Maka banyak-banyak sujud. Semakin banyak sujud, semakin dekat dia dengan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, bila mana sahabat kata, bagaimana doakan saya supaya saya masuk syurga? Beritahu saya macam mana saya masuk syurga. Banyakkan sujud. Banyakkan sujud. Kerana apa? Sujud adalah perbuatan makhluk Allah yang taat pada Allah, yakni malaikat. Malaikat. Hanya hari ini tak boleh lagi sujud pada makhluk. Yang kita boleh sujud hanya kepada Allah. Hatta pada Rasulullah pun tak boleh sujud. Ada orang badui, dia tengok ada satu binatang unta, tiba-tiba duduk depan Rasulullah. Unta tu duduk bagaikan sujud pada Nabi. Lalulah dia tundukkan kepala dia sampai atas tanah depan Nabi. Lalu orang badui kata, ya Rasulullah, ini unta tidak ada akal pun mahu sujud pada kamu. Aku ada akal, aku mahu sujud juga. Takkanlah lebih unta pada aku. Gitu gambarannya. Akhirnya dia nak sujud. Rasulullah melarang, tidak boleh lagi manusia sujud daripada manusia yang lain. Kalau boleh, aku akan perintahkan isteri sujud kepada suami. Kerana kedudukan suami besar dibandingkan dengan isteri tadi. Maka dalam keadaan macam itu disuruh kita mengerjakan solat. Dan solat juga mengajar kita menjadi akhlak yang baik. Ada satu kisah. Kisahnya bahawa ada zaman dahulu, zaman sahabat dahulu. Beliau ini masa mulanya belum beriman. Masa dia belum beriman, dia ada satu tabiat dia. Tabiat yang tidak bagus, dia suka mencuri. Dia suka mencuri. Tetapi bila dia melihat akhlak Nabi SAW, para sahabat, akhlak orang beriman ni bagus. Dan dia dapat tahu antara ajaran yang diajar oleh Muhammad bin Abdullah, yakni Rasulullah SAW, tidak benarkan mencuri. Maknanya ajaran tu tak benarkan dia, sedangkan dia suka mencuri, tetapi dia suka Muhammad, dia suka ajaran. Lalu dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi jumpa Nabi, saya nak masuk Islam tapi tak boleh curi. Maknanya Rasulullah kata gini lah, masuk Islam dulu. Curi-curi ni kita kira ke dia. Maknanya boleh tak kalau saya masuk Islam, saya nak mencuri? Boleh. Boleh. Masuk Islam. Tapi jangan tengok hadis cakap ni je. Masuklah Islam. Apa yang Rasulullah kata? Sekarang kamu masuk Islam, kamu kena ikut Rasulullah. Apa dia? Pastikan sembahyang awal waktu bersama Rasulullah. Pastikan. Itu syarat yang pertama. 2 syarat saja. Baik.
Dia pun sembahyang lah. Sembahyang ikut Rasulullah. Sembahyang ikut Rasulullah. Ya, dia tak terfikir dah nak curi. Sembahyang aja. Sembahyang. Marilah terfikir. Allah, rezeki piti pun tak ada ni. Mana ni? Lalu terfikir, ya Rasulullah, boleh tak nak curi sekarang? Boleh nak curi. Tapi ada syarat yang kedua. Syarat dia apa? Syarat yang kedua, lepas mencuri mesti cakap betul. Mesti cakap benar. Boleh? Boleh. Maka malam tu dia nak mencuri, dia main mikir. Kalau dia naik atas rumah orang, dia main mikir. Aku masuk rumah orang ni. Bila aku masuk atas rumah ni, pagi esok Rasulullah tanya, lepas main subuh, mu curi dah semalam? Curi. Mu curi rumah dia? Rumah tu? Maknanya, akhirnya, habis orang takkan aku baik, tak payah curi. Dia fikir, akhirnya sekali tak jadilah mencuri. Lalu Rasulullah tanya, macam mana? Ya Rasulullah, takkanlah saya nak mencuri. Kalau saya mencuri, memang Rasulullah tanya, mencuri tak? Curi. Dah rumah dia? Rumah orang ni. Akhir kali baik tak payah curi. Akhirnya tinggal gitu saja. Ini tabiat. Sebenarnya dengan sembahyang disebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Maka dengan sebab itu disuruh kita sembahyanglah kamu di awal waktu. Kerana sesungguhnya di awal waktu itu rahmat lebih besar. Baik kita pergi sembahyang awal waktu. Bila kita sembahyang awal waktu itu bukan di rumah. Sembahyang waktu itu di masjid. La salata li jaril masjid ilal masjid. Tidak ada sembahyang bagi orang yang duduk dekat masjid kecuali sembahyang dalam masjid, yakni sembahyang berjemaah. Lalu kita pun pergilah. Lalu bila kita pergi di masjid, sudah pasti kita tak akan sembahyang seorang di masjid. Namanya sunat mungkin, tapi kita akan sembahyang fardu berjemaah. Bila sembahyang fardu berjemaah, kita mendapat kelebihan di sisi Allah. Antara yang lebih, orang yang duduk saf yang pertama lebih afdal daripada saf yang kedua. Yang kedua lebih afdal daripada yang ketiga. Begitulah seterusnya. Maka duduk dalam saf. Sahabat dahulu bila sembahyang, mereka berebut-rebut dalam saf yang pertama. Kita tawaduk, sila-sila. Maknanya bagi orang. Jadi mereka sahabat berebut-rebut. Kenapa? Kelebihan yang ada. Maka bila sembahyang jemaah, banyak kelebihan-kelebihan yang kita dapat dengan sembahyang jemaah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ahli salat, sembahyang kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Mana itu bergantunglah